Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid sekalian. Nama Cikgu Rohairani binti Hassan, guru biologi dari Sekolah Menengah Sains Jeli. Pada hari ini kita akan menjalankan satu eksperimen biologi tingkatan 5. Tajuk eksperimen ini ialah menyediakan slide mikroskop untuk mengenal pasti zon pembahagian sel, zon pemanjangan sel dan zon pembezaan sel dalam radikal anak benih. Hujung pucuk dan hujung akar tumbuhan dapat dibahagikan kepada 3 zon pertumbuhan sel, iaitu zon pembahagian sel, zon pemanjangan sel dan zon pembezaan sel. Eksperimen kita pada hari ini ialah tentang hujung akar. Baiklah murid-murid, sebagai permulaan, cikgu akan menunjukkan alat radas dan bahan yang akan digunakan di dalam eksperimen ini. Alat radas yang diperlukan ialah mikroskop cahaya, penitis, slide kaca, pisau pembedahan, penutup kaca, jarum tenggek, forcep, pembaris dan juga jubin putih. Manakala bahan-bahan yang diperlukan adalah seperti air suling, asid asetik, etanol, pewarna asetoosin, kertas turas, kacang hijau yang sudah dicambahkan dan kacang hijau yang direndam selama 3 hingga 5 hari. Baiklah, mari kita mulakan eksperimen. Langkah 1, ini adalah kacang hijau yang telah direndam semalaman. Tujuan untuk mempercepatkan proses percambahan akar. Biji benih ini akan dipindahkan ke dalam bekas yang berisi kapas lembap selama 3 hingga 5 hari untuk membiarkan percambahan berlaku. Seperti ini. Ini adalah biji benih kacang hijau yang telah dibiarkan selama 3 hingga 5 hari dan telah berlaku pertumbuhan radikal yang seterusnya berkembang menjadi akar. Langkah yang kedua, akar ini akan direndam ke dalam campuran asid asetik 25% dan etanol 75% selama 30 saat. Larutan ini dapat mematikan sel-sel akar tetapi masih mengekalkan strukturnya. Ini adalah asid asetik 25%. Dan ini adalah etanol 75%. Biji benih ini akan direndam di dalam 2 campuran larutan ini selama 30 saat. Langkah ketiga, sekarang kita akan mulakan penyediaan slide. Dengan menggunakan pisau, dapatkan keratan membujuk akar. Okey, kemudian akar yang telah dipotong kepada mengikut keratan membujuk, cikgu akan potong kepada ukuran 10 mm.
Setelah itu, keratan membujuk akar yang telah dipotong ini akan dibasuh menggunakan air suling. Langkah yang keempat, letakkan keratan membujuk akar ini ke atas titisan air suling pada slide kaca dan tutup menggunakan penutup slide kaca. Sekarang cikgu akan titiskan air suling ke atas slide kaca dan cikgu akan letakkan keratan membujuk akar di atas titisan air yang telah disediakan. Dan sekarang kita akan tutup menggunakan penutup slide kaca. Baiklah, murid-murid sekalian, letakkan penutup slide kaca berhampiran dengan air suling, letak pada sudut 45 darjah dan jatuhkan penutup slide kaca secara perlahan-lahan supaya tidak terbentuk gelembung udara. Murid-murid sekalian, sekarang kita akan lakukan langkah 5. Kita akan melakukan teknik pewarnaan dengan menggunakan larutan pewarna asetosin selama 30 saat hingga 1 minit. Tujuannya adalah untuk mewarnakan struktur kromosom pada sel akar supaya lebih jelas kelihatan menerusi mikroskop cahaya. Langkah 6, sekarang kita akan perhatikan slide menerusi mikroskop cahaya dengan menggunakan kanta objektif kuasa rendah iaitu 4 kali pembesaran. Laraskan mikroskop sehingga memperolehi struktur sel yang jelas menerusi mikroskop. Kemudian diikuti dengan kanta objektif kuasa tinggi iaitu 10 kali pembesaran. Dan sekarang kita akan laraskan mikroskop sekali lagi untuk memperolehi struktur sel yang jelas.
Langkah 7, lukis dan labelkan zon-zon yang terdapat pada bahagian akar, iaitu zon pembahagian sel, zon pemanjangan sel serta zon pembezaan sel yang sedang diperhatikan. Daripada pemerhatian melalui mikroskop cahaya, gambar rajah zon pembahagian, zon pemanjangan dan zon pembezaan dapat diperhatikan dengan jelas. Kesimpulannya, zon pembahagian sel mempunyai sel-sel bersaiz kecil dengan sitoplasma yang padat, nukleus yang bersaiz besar dan vakuol yang kecil. Manakala zon pemanjangan pula mempunyai sel-sel yang panjang dan lebih lebar dengan vakuol yang besar. Dan zon pembezaan sel terdiri daripada sel-sel dengan bentuk dan struktur yang pelbagai bergantung kepada fungsinya. Sekian sahaja perkongsian cikgu untuk membantu murid-murid bagi tujuan mengenal pasti zon pembahagian sel, zon pemanjangan sel dan zon pembezaan sel dalam radikal anak benih. Cikgu harap pelajar dapat memahami dan mempraktikkannya di sekolah. Semoga berjumpa lagi dalam perkongsian ilmu biologi yang akan datang. Wassalamualaikum dan terima kasih.